kita pergi kepada rukun haji yang ketiga. Ya, insyaAllah rukun haji yang ketiga ini kita akan ambil dan kita akan berhenti dan sambung semula insyaAllah pada waktu yang kedua nanti insyaAllah. Okey, rukun yang kedua, rukun yang ketiga iaitu tawaf di Baitullah. Ya, rukun haji yang ketiga adalah tawaf di Baitullahil Haram. Okey, apa dia tawaf? Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Ya, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan, bermula dari sudut Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Okey, persoalan dia, bila? Bila nak tawaf haji ni Ustaz? Kan? Jadi dia, waktu mula dia ialah selepas separuh malam, malam 10 Zulhijjah. Ya, kita wukuf di Arafah ni. Katalah pas tuan-tuan dan puan ya, lambat kan. Katalah separuh malam ke 12.30. Ya, dia bukan waktu tengah malam tu 12 midnight ya. Dia bergantung pada waktu maghrib sampai waktu subuh bagi 2. So kadang-kadang tengah malam ni pukul 11.40 lebih, kadang-kadang pukul 1, kadang-kadang pukul 12 lebih bergantung pada musim ya. Malam panjang ataupun malam pendek. Macam tahun kita sekarang kita ada haji pada musim panas, so siangnya panjang, malamnya pendek. So mungkin pukul 12 lebih sikit dah masuk waktu tengah malam. So waktu bermula adalah separuh malam, malam 10 Zulhijjah. Bila waktu akhir? Selagi tak buat, selagi itulah waktu tawaf. Ya, sebab itu dia katakan selagi kita belum sempurnakan rukun haji tadi, ibadat kita belum sempurna tergantung. Kenapa? Dia tidak ada tempoh tamat. Selagi tuan-tuan belum tawaf, selagi itulah belum sempurna haji, selagi itulah terikat dengan larangan-larangan ihram. Okey, itu berkaitan dengan apa dia tawaf. Baik. Tawaf ini ada jenis-jenisnya tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Okey, yang pertama dikenali sebagai tawaf rukun. Tawaf rukun iaitu tawaf rukun haji, tawaf umrah. Kalau orang-orang tanya, Pak Mat, dah tawaf haji ke? Alhamdulillah sudah. Pak Mat, dah buat tawaf rukun ke? Jangan pula kata, belum. Dia pergi tawaf, korang buat haji kena tawaf rukun, dia pergi tawaf lagi. Dah habis tu, ya besoknya Pak Mat, dah buat tawaf ifadah belum? Orang buat haji ni kena buat tawaf ifadah. Belum, dia pergi lagi. Sampai 3 dia buat. Sedangkan benda tu nama berbeza, ibadahnya satu. Tawaf rukun, tawaf haji, tawaf ifadah. Benda tu orang kata hak tu je, tak ada beza. Ya, so janganlah kita kelang kabut pula ya. Satu je sebenarnya. Nama je berbeza. Macam kita lah kan, kita ada nama panggilan ibu bapa, panggilan kawan, nama sebenar kan, tapi merujuk kepada jasad yang satu. Macam saya ada orang panggil Ustaz Putra, ada orang panggil Ustaz Sirajuddin, ada orang panggil Ustaz Siswadi dan macam-macam lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu yang pertama tawaf rukun atau juga dikenali sebagai tawaf ifadah atau tawaf haji dan tawaf umrah. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, ya tawaf qudum, ya tawaf selamat datang, ya tawaf yang dilaksanakan bagi orang mengerjakan tawaf ifrad, mengerjakan haji secara ifrad atau secara qiran, ya, di mana mereka ini sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut untuk mengerjakan tawaf qudum. Ya, tawaf qudum ni, kalau kata qudum ni maknanya selamat datang, ya, tawaf selamat datang. Okay, ada yang tertanya, Ustaz, kalau kami buat haji tamattu, tak ada tawaf qudum ke Ustaz? Ya, tawaf umrah yang kita buat, ya, semasa masuk, kerana kita buat haji tamattu, kita buat umrah dulu kan, maka tawaf umrah itulah juga 2 in 1, ditibarkan sebagai ya, tawaf qudum. Okey, kemudian kita ada tawaf tahiyatul bait. Okey, yang pertama tawaf qudum, tawaf haji atau tawaf rukun. Yang kedua tawaf qudum. Yang ketiga tawaf tahiyatul bait. Tawaf tahiyatul bait sini ialah tawaf yang kita laksanakan, ya, apabila kita masuk ke Masjidil Haram, ya, bila kita nak pergi Masjidil Haram, bila setiap kali kita masuk Masjidil Haram, ya, bila ada kesempatan, ruang dan masa, kita buat tawaf. Maka tawaf itu dikenali sebagai tawaf tahiyatul bait, sebagai ganti kepada sembahyang tahiyatul masjid. Kalau kita pergi ke masjid, ya, katalah tuan-tuan dan puan pergi Masjid Sultan Idris Shah kedua, masjid negeri. Masuk masjid, ruang solat itu kita sembahyang tahiyatul masjid sebagai menghormati dan memuliakan rumah Allah, masjid itu. Tapi bila kita masuk Masjidil Haram, masjid pun rumah Allah, tapi ada Kaabah, Baitullah, rumah Allah lagi yang secara khusus. Maka kita kena utamakan yang lebih afdal. Ya, Masjidil Haram tu dah mulia dah. Kaabah itu lagi mulia. Maka bagaimana cara memuliakan Kaabah? Jadi kita memuliakan Kaabah dengan melaksanakan tawaf
tahiyatul bait, iaitu tawaf menghormati atau tawaf memuliakan al-bait, mana Baitullah memuliakan Kaabah, buat 7 pusingan. Katalah selepas 7 pusingan dah sembahyang sunat tawaf, ada lagi masa, kata tuan-tuan dan puan, katalah datang awal ataupun tuan-tuan dan puan datang flight akhir, jadi bila dah lama duduk kat Mekah selepas haji tu, orang dah pergi dah dalam seminggu dah, boleh katakan jemaah dah tinggal sikit. So banyak ruang, tuan-tuan pergilah sembahyang subuh 2 jam sebelum kan, sampai sembahyang pergi ke Baitullah, tawaf tahiyatul bait, dan sembahyang sunat tawaf, ada lagi ruang nak tawaf lagi, maka tawaf yang berikutnya, 7 yang berikutnya itu dikenali sebagai tawaf sunat. Dikenali sebagai tawaf sunat. Tawaf tahiyatul bait ni sunat ya, saja aku mengerjakan tawaf tahiyatul bait sunat kerana Allah Taala. Dah selesai 7 pusingan, dah sembahyang sunat tawaf, nak buat lagi 7 pusingan, maka kita niat saja aku mengerjakan tawaf sunat kerana Allah Taala. Kalau kita terus masuk buat tawaf sunat, maka dapat tawaf sunat. Jadi kita bezakan antara tawaf tahiyatul bait, tawaf menghormati Baitullah, dan barulah kita tawaf sunat. Jadi cuma kalau kita lah ditakdirkan masuk ke tanah suci itu tidak ada ruang masa nak buat tawaf, barulah kita buat sembahyang tahiyatul masjid menggantikan tahiyatul bait, tawaf tahiyatul bait. Kemudian kita ada tawaf nazar, kita bernazar nak buat tawaf mungkin kerana apa, sembuh penyakit anak kita, cemerlang dunia akhirat sebagainya. Dan kita ada tawaf tahallul. Tawaf tahallul tadi saya dah cakap, katalah orang tu buat haji tak sempat nak wukuf di Arafah, maka naklah dia nak bebaskan daripada ihram haji ni, dia kena tawaf tahallul, sa'i tahallul, dan tahallul maknanya membebaskan diri daripada ihram ni, dia kena tawaf, sa'i dan bergunting dengan niat tahallul, maka bebaslah dia daripada ihram haji tadi. Okey, dan akhir sekali tawaf wada', tawaf yang wajib kita laksanakan kalau tidak disebabkan uzur syar'i sebelum kita meninggalkan bumi Mekah, sama ada nak balik ke Malaysia ataupun nak menuju ke Madinah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, so inilah dia jenis-jenis tawaf, dan insya-Allah berkaitan tawaf ni kita akan sambung lagi. Bagi tawaf tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tahu ada jenis-jenis tawaf, maka untuk tawaf-tawaf tersebut, apakah perlu berniat? Apakah perlu berniat pada tawaf-tawaf tersebut? Okey, yang pertama, apabila kita berada dalam ihram haji atau kita berada dalam ihram umrah, maka niat tidak disyaratkan. Maknanya dia hanya sunat saja. Sekiranya katalah di Bir Ali, tuan-tuan dan puan-puan telah pun berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ataupun tuan-tuan telah pun berniat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Okey, apabila sampai masa untuk mengerjakan tawaf rukun ini atau tawaf haji, tawaf umrah, adakah wajib berniat? Tidak wajib berniat. Tidak disyaratkan untuk kita berniat saja aku mengerjakan tawaf haji, saja aku mengerjakan tawaf umrah, kerana dia dah masuk dalam niat yang besar, saja aku mengerjakan umrah. Okey, begitu juga tawaf kudum. Tawaf kudum sekiranya dilakukan bagi mereka yang mengerjakan haji secara ifrad atau mengerjakan haji secara qiran, maka tawaf kudum juga termasuk dalam kategori yang tidak disyaratkan berniat. Okey, maknanya seorang yang telah pun berniat haji di dalam kapal terbang, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, kapal terbang mendarat di Jeddah, kemudian masuk ke Mekah. Bila masuk ke Mekah dia nak buat tawaf kudum, kerana tawaf kudum ini hukumnya yang mana hukumnya adalah sunat muakkadah, maka dia boleh sampai saja dalam Masjidil Haram, pergi ke tempat tawaf ataupun dikenali sebagai mataf, dia berniat untuk mengerjakan tawaf, maknanya dia tahu berjalan ini adalah untuk tawaf, maka automatik dia menjadi tawaf kudum baginya. Jadi ada 3 jenis tawaf tuan-tuan dan puan-puan yang tidak disyaratkan untuk berniat. Maknanya niat bukan menjadi wajib, kalau nak buat juga hanya sunat sahaja, iaitu tawaf haji, tawaf umrah dan tawaf kudum bagi orang yang berada dalam ihram haji, iaitu secara ifrad atau secara qiran. Okey, manakala tawaf yang lain seperti tawaf tahiyatul bait,
tawaf tahiyatul bait, dia hendaklah berniat masuk ke Masjidil Haram sampai ke tempat mataf ataupun tempat tawaf, dia berniat sahaja aku mengerjakan tawaf tahiyatul bait kerana Allah Taala. Itu paling ringkas ya. Okey. Kemudian katalah nak buat tawaf sunat juga, lepas tu saja aku mengerjakan tawaf sunat kerana Allah Taala. Ya, katalah ya dia dah lepas sembahyang Isyak, ya dah lepas sembahyang Isyak, dia tak nak balik awal, so dia tunggu tengok ada ruang untuk mengerjakan tawaf ada di Kaabah, kan. Jadi dia pun turun daripada beredar daripada tempat solat dia, pergi ke tempat mataf dan berniat saja aku mengerjakan tawaf sunat kerana Allah Taala. Ini wajib. Okey, ini adalah wajib. Begitu juga tawaf nazar, dia ada bernazar sesuatu, ya, maka dia kata saja, maka hendaklah dia berniat sebelum memulakan tawaf, saja aku mengerjakan tawaf nazar kerana Allah Taala. So bagaimana pula tawaf kudum? Tadi Ustaz kata tawaf kudum tak disyaratkan niat. Betul, tidak disyaratkan niat. Maknanya niat bukan wajib sekiranya dia telah pun berada dalam ihram haji. Kerana dia buat haji ifrad dengan atau haji qiran, bila dia masuk ke Mekah dia menunaikan tawaf kudum, ya, kemudian dia harus buat sa'i haji, ya, sebelum pergi wukuf ke Arafah. Okey, itu kalau dia dalam ihram haji atau ihram umrah. Katalah dia datang semata-mata untuk ziarah sahaja. Ya, katalah ada pilot sebagai contoh, ya, menerbangkan kapal terbang, landing dekat Jeddah. Katalah dia ada 48 jam untuk berehat sebelum menerbangkan semula kapal terbang untuk ke destinasi yang berikutnya. Ya, maka dia pergi ke Mekah. Tak ada buat umrah, tak ada buat apa. Ya, maka bila sampai ke Mekah, sunat muakkadah bagi dia sebagai adab, ya, pergi ke Baitullah, buat tawaf kudum, wajib niat saja aku mengerjakan tawaf kudum kerana Allah Ta'ala. Sebagai contohlah, saya juga semasa belajar di Madinah, ya, pada tahun 90-an, awal 90-an, ada kalanya kami nak ada urusan dengan Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah. Ya, jadi alang-alang pergi ke Jeddah, ya, singgah dulu di Mekah, sampai di Mekah buat tawaf kudum, ya, kadang sempatlah sembahyang Zuhur ke apa semua, kemudian terus menuju ke Jeddah. Jadi dalam konteks ini wajib tawaf kudum kerana orang itu tidak berada dalam ihram haji ataupun ihram umrah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, apakah dia niat tawaf? Ya, niat tawaf macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebagai contoh dekat sini, ya Allah aku nak tawaf Baitullahil Haram, Baitullahil Haram, Allahumma inni uridu an atufa, ya, Baitul Haram. Ya, ataupun ringkasnya saja aku tawaf apa? Saja aku tawaf haji, saja aku tawaf umrah, saja aku tawaf sunat kerana Allah Taala. Nak sebut 7 keliling, ya, tawaf nak sebut 7 keliling, itu hanyalah sebagai tambahannya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau kita ambil yang cukup-cukup, orang kata asas, sebenarnya sepatutnya tidak berlaku kesesakan pada kawasan untuk memulakan tawaf, ya. Tapi kalau panjang sangat kita berniat, ya Allah, ya Tuhanku, aku hendak mengerjakan tawaf di Baitullahil Haram, ya, tawaf apa? 7 keliling, ya Allah permudahkanlah aku, ringankanlah, panjang pula doanya, maka itu yang menyebabkan jam dekat kawasan, ya, sesak di kawasan permulaan tawaf. Jadi kita cuba, ya, memudahkan diri kita dan juga memudahkan umat yang lain. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. So kita niatlah saja aku mengerjakan tawaf haji kerana Allah Taala. Ya, saja aku mengerjakan tawaf umrah kerana Allah Taala. Itulah paling simple lah, ya, untuk kita mengerjakan berniat tawaf. Okey. Sebelum kita pergi kepada syarat-syarat tawaf tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebentar tadi saya go through soalan-soalan yang tidak sempat, ya, saya jawab, mungkin terlepas pandang. Ada juga sebenarnya yang saya nak KIV, ya, dan ada beberapa soalan yang berkaitan tawaf, ya, yang masuk pada pukul 10 macam tu, ya, yang insya-Allah saya akan jawab selari dengan slide nanti. Okey, pertama, persoalan tentang haji badal, ya. Yang dia bertanya, ini adalah hajinya yang pertama, macam mana nak buat haji badal? Sebab itu dinyatakan bahawa, ya, haji badal ini haji yang dilakukan oleh orang lain, ya, untuk orang-orang yang wajar, yang ada syarat syar'inya untuk kita badalkan hajinya, ya, dan dia telah pun menunaikan haji. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan belum pernah menunaikan haji, wajib buat haji sendiri dulu.
Kemudian akan datang kalau ada rezeki pergi ke tanah suci buat haji lagi untuk kali kedua dan ketiga, barulah boleh membuat haji badal untuk kaum keluarganya. Kalau tidak berkemampuan, sebab itu kita upah kita upah orang lain untuk menunaikan haji badal bagi sepolan bin sepolan. Okey, itu jawab persoalan tadi. Mana orang yang belum buat haji fardu atau belum lagi buat haji kali pertama tak boleh buat haji badal. Kena selesaikan dulu diri dia. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW bila Rasulullah mendengar seseorang itu berkata labbaik an syubramah, aku berniat haji untuk syubramah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, man syubramah, siapa syubramah? Maka orang itu menjawab, akhun li au qaribun li. Maka orang itu berkata ada dua riwayat kat situ, saudaraku, mana adik-beradik, ataupun qaribun li, ataupun kaum kerabat aku. Yang penting dia buat untuk orang lain. Maka Rasulullah bertanya, apakah kamu telah menunaikan haji? Dia jawab belum. Betul, Rasul kata haji an nafsak. Haji dulu untuk diri kamu, maknanya kemudian nanti barulah kamu buat haji untuk si fulan bila berkesempatan menunaikan haji pada tahun-tahun yang berikut. Kerana haji satu tahun hanya sah satu, kita tak boleh buat combine saja, aku mengerjakan haji untuk diriku dan arwah bapaku kerana Allah Ta'ala. Tak boleh, dia kena buat satu per satu, tahun demi tahun. Okey, kemudian ada persoalan, Ustaz, setiap kali nak buat rukun umrah ataupun rukun haji, nak kena berwuduk ke tidak? Dia bergantung kepada apa yang kena syarat. Dalam semua rukun haji atau rukun umrah, ada satu je rukun yang wajib berada dalam ihram. Apa dia? Iaitu tawaf. Sebab tawaf ni macam solat. Solat kena ada wuduk, kena berada dalam suci daripada hadas. Begitulah juga dalam keadaan tawaf yang kita akan ambil syarat-syarat sahnya sebentar nanti. Ada 8 syarat sah tawaf. Salah satunya adalah dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan jauh tidak berada dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar. Manakala yang lain-lain itu hanya sunat saja berada dalam keadaan wuduk. Dan niat dalam keadaan berwuduk sunat, sa'i dalam keadaan berwuduk sunat, bergunting dalam keadaan berwuduk sunat. Begitu juga amalan-amalan haji lain seperti melontar dan sebagainya. Okey, hanya tawaf sahaja yang perlu kepada wuduk. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, boleh tak niat banyak kali? Tak ada keperluan, tak perlu. Tiada keperluan, tidak perlu. Cuma saya bagi tunjuk contoh pada sesi pagi tadi, dia dah berniat dekat dalam rumah, dekat hotel. Kemudian naik bas sebelum nak bergerak kerana nak dapat sunnah. Rasulullah SAW berniat apabila untanya telah qaiman, telah sempurna berdiri. Rasulullah berniat, maka dia nak dapatkan sunnah itu, maka bolehlah dia berniat kerana untuk mendapatkan sunnah tersebut. Dia niat lebih awal di dalam hotel tu kerana apa? Takut terlupa sibuk-sibuk. Naik bas apa semua, takut dia naik bas bergerak, dia pun jadi lupa sampai Arafah baru nak berniat. Macam berlaku pada beberapa orang jemaah yang pernah yang saya hadapi sendirilah. Peristiwa pengalaman saya sendiri. Bila sampai ke Arafah, saya naik bas yang terakhir, saya sampai Arafah pukul 2 lebih. Dalam hati, Alhamdulillah sampai 2 lebih, insyaAllah dah tidur dalam 2 jam ke 3 jam, nak berehat kan. Sebab kita daripada Zohor tak tidur, membantu takbiran, menguruskan perjalanan jemaah. Rupanya sampai-sampai dah ada 5 orang duduk dalam kemah, Ustaz kami tak boleh tidur, kami nak bertanya sebab masalah apa. Rupanya semua berkaitan dengan niat. Sebab dia nak dengan Ustaz juga, walaupun dia pengurus dah bagi tahu dah, pengarah maktab dah bagi tahu boleh niat dekat Arafah, tak apa, dia nak dengan Ustaz juga. So dia tunggu saya sampai pukul 2 lebih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, okey, haji tamattu' ni haji yang kena dam, Ustaz? Ya. Haji tamattu' adalah haji yang kena dam dengan syarat-syaratnya, dan nilai dam adalah bergantung pada nilai semasa. Biasanya antara 350 hingga 450 ringgit bergantung kepada macam saya kata tadi lah, harga atau nilai semasa. Normally antara 3,5 ke 4,5, 3,5, 4,2 dan sebagainya. Okey, kemudian ada persoalan tentang pemilihan haji. Kita ada jenis 3 haji kan, haji tamattu', haji ifrad, haji qiran. Nak pilih macam mana ni Ustaz? Adakah tamu haji yang menetapkannya? Tidak. Kita yang menetapkan untuk diri kita nak buat haji apa. Cuma pada kebiasaannya dalam bagi mereka yang terpilih untuk menunaikan haji, akan ditanya nak pergi Mekah dulu ke, nak pergi nak masuk Mekah dulu ke, nak masuk Madinah dulu ke, apa jenis haji yang cadangnya nak buat. Dia bukan buat dia tanya apa cadang, nak buat haji apa. Okeylah, dia nak buat haji ifrad sebagai contoh. Maka pihak pengurusan insya-Allah akan cubalah
meletakkan kita dalam penerbangan-penerbangan akhir. Tapi itu semua adalah rezeki tuan-tuan dan puan, dan mungkin nanti dalam siri bersama dengan takbiran tuan-tuan boleh tanyalah bagaimana prosedur dalam menentukan nak mohon nak buat nak pergi awal ke nak pergi akhir supaya nak buat jenis-jenis haji. Cuma biasanya haji ifrad ni dilakukan oleh jemaah yang tempoh dia berada di Mekah sebelum di Arafah itu agak pendek ya. Saya ingat masa saya pergi secara sendirilah bersama keluarga pada tahun 2016, memang saya mohon untuk pergi akhir ya, sebab tak pernah buat haji ifrad ya, dah berbelas kali pergi haji ya, sama ada pergi masa kecil-kecil dulu, masa muda-muda, semasa belajar ya, dan semasa berkhidmat semua buat haji tamattu. Jadi teringin nak buat haji ifrad, jadi saya mohon untuk pergi buat haji secara ifrad dan mohon penerbangan yang agak akhir. Alhamdulillah saya dapat penerbangan pada 3 penerbangan yang terakhir ataupun 3 hari yang terakhir ya. Saya pergi 3 hari bulan, masuk 4 hari bulan ya, penerbangan terakhir 5 sampai 6. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okey, itu berkaitan dengan pilihan. Mana kita menyatakan hasrat, tapi dia bergantung jugalah kepada pihak pengurusan untuk menyusunkannya. Kita haruslah redha, itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan tak ada masalah juga ya. Dia bergantung kepada keupayaan kita. Sebab itu orang yang buat haji ifrad ni kena tanya betul-betul diri, mampu tak berada dalam keadaan ihram ya, terikat dengan larangan-larangan tersebut, dan juga dari sudut rohaninya, adabnya, akhlaknya sepanjang berada dalam ihram. Rekod saya berhadapan dengan seorang jemaah ni dah orang Malaysia ya, tetapi dia pergi macam mana ya? Dia pergi awal ya. Dia pergi, ini berlaku pada tahun 90-an saya bertemu. Beliau berihram haji bermula pada 1 Syawal. Ya, dia datang umrah ya, dia datang umrah daripada London. Dia orang Malaysia ya, dan dia dapat terus memang visa haji lah ya, secara daripada sana. Dia orang Malaysia tapi berada di London ya. Jadi dia duduk di sana di Mekah daripada hujung Ramadan, di penghujung Ramadan ya, dekat 10 terakhir Ramadan tu dia sampai daripada London, dan dia duduk di sana, dan bila masuk 1 Syawal dia berniat haji. Kan, jadi bila kami tanya kan mengapa, dia kata dia nak berada lama dalam ibadah. Kan, sebab dah lama dah hidup dalam keadaan macam-macam, dia kata apa salahnya berada dalam ibadah. Saya boleh ingat lagi masa saya jumpa dia pada 7 hari bulan Zulhijjah, setelah 67 hari daripada perjumpaan pada pagi raya itu dengan dia di Mekah ya. Saya tengok Masya Allah dengan jambangnya panjang ya, tapi orangnya steady saja tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila saya tanya rakan-rakan yang belajar di Mekah bagaimana dia, ya Masya Allah orang yang istiqamah ya, setiap petang akan bertemu dengan mereka untuk belajar agama dan belajar berkaitan dengan haji dan yang lain-lain. Memang dia manfaatkan 2 bulan setengah atau lebih itu berada di tanah suci untuk mendalami agama. Masya Allah. Jadi itu adalah insan yang paling lama yang dalam hidup saya bertemu dengan mereka, berada ya hampir 68-69 hari berada dalam ihram. Daripada 1 Syawal sampai 10 makna lebih kurang 70 hari ya berada dalam ihram. Okey. So itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, berkaitan dengan pemakaian mask oleh wanita pelitup muka ya, Muzakarah Haji peringkat kemasaan yang terbaru telah memutuskan bahawa harus bagi wanita memakai mask pelitup muka disebabkan oleh pandemik ini dan tidak dikenakan dam, dan insya-Allah akan dibicarakan lebih lanjut pada siri akan datang dalam perkara wajib haji, iaitu larangan-larangan ihram. Kemudian ada pertanyaan ya, kalau dekat Arafah tu tadi Ustaz cerita kan, Rasulullah berkhutbah, kemudian Rasulullah mengerjakan solat Zuhur dan Asar secara jamak. Kami yang dekat sana ni boleh ke Ustaz nak buat benda tu ataupun nak dengar khutbah? Ya, insya-Allah. Ya, setiap bahagian ya, mana tuan-tuan di sana akan diletakkan mengikut maktab masing-masing ya, katalah maktab 63, 64, 65 ya. Setiap maktab tu dia ada dia punya kawasan dia ya, dan setiap kawasan itu ya, di bahagian depan menghadap kiblat akan diletakkan surau. Di situlah kami para pembimbing akan berada ya. Di situlah kami akan menjalankan perkara-perkara berkaitan dengan bimbingan bagi kuliah dan sebagainya, dan akan ada sound ya, mikrofon akan ada. Dan apabila tiba waktu solat ya, pihak urus-setia biasanya dia akan meminta kepada akan membuka bahagian kemah-kemah hadapan yang berhadapan dengan menghadap kiblat ya. Jadi akan ada orang kata ruang untuk
setiap jemaah yang berada di kemah itu untuk bergerak ke hadapan menuju ke surau. Ini membolehkan mereka itu berimamkan guru agama atau pembimbing yang ada di kemah beliau, iaitu di kemah surau beliau. Jadi tuan-tuan dan puan akan mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh pembimbing ibadat haji tanah suci atau pehtas, semua orang sebut guru agama lah kan, yang popularnya. Tapi istilah kami ni bila berada di tanah suci dipanggil pembimbing ibadat haji PIHTAS tanah suci, tadi kena sebagai pehtas. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan akan ikut je lah, akan dengar khutbah melalui mikrofon, speaker tu, melalui speaker yang akan diletakkan di setiap kemah, dan pintu kemah akan dibuka sedikit yang menghadap ke arah kiblat supaya memenuhi syarat untuk berjemaah nanti. So khutbah akan dapat kita dengar, dan kita juga akan dapat semayang berjemaah Zuhur dan Asar jamak tamam secara berjamaah. Saya rasa itu jelas tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kemudian ada persoalan berkaitan dengan tawaf, insyaAllah kita akan ambil, sebab soalan itu sampai setelah kita tutup kita punya siri yang ketiga tadi. Baik, kita tengok kepada apakah dia syarat-syarat tawaf. Ada 8 syarat tawaf tuan-tuan, ada 8 syarat tawaf yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat. Miss satu bermakna tawaf tuan-tuan dan puan-puan akan tidak sempurna. Bagi pusingan tersebut, sebab tawaf ni tuan-tuan dan puan-puan dia berbeza dengan solat. Kalau solat contohnya masa rakaat keempat, kita sembahyang Isya ni rakaat keempat, sujud terkentut, terkentut, maka bila hilang wudu, kita berada dalam hadas kecil, tidak sah solat kita. Kita kena ke bilik air, ambil wudu, kemudian kita kena mula balik solat. Mula balik solat daripada awal. Allahu Akbar, takbiratul ihram sambil niat kan. Kemudian kemudian kita akan mulalah semayang sampai habis. Tetapi tawaf ni dia berbeza sedikit. Katalah pusingan yang keempat tiba-tiba kita terkentut, maka 3 pusingan yang awal tu telah sah dikira. Apa yang perlu kita buat? Berwudu dan sambung semula pusingan yang keempat, begitulah seterusnya. Ustaz, kalau terbatal tawaf, untuk sambung tawaf yang terbatal perlu niat semula ke? Tidak kan? Dia niat yang secara khusus. Kalau kita tawaf haji, tawaf umrah kan, ataupun tawaf kudum dalam keadaan ihram haji atau dalam keadaan ihram haji itu tak perlu dah niat sebab dia bukan syarat. Cuma yang kita perlu hadirkan dalam hati kita bahawa perjalanan kita menuju Baitullahil Haram ni adalah kerana menyempurnakan ibadah tawaf tadi. Okey. Jadi dah ambil wuduk, kita berada dekat situ, kita tahulah nak sambung semula tawaf. Jadi kita tanya niat, ya Allah nak sambung tawaf. Tawaf supaya tak adalah jalan kita tu jalan bersia-sia, tapi tujuannya untuk mengerjakan ibadat haji. Okey. Tapi kalau tawaf sunat, tawaf sunat kan kena niat. Dah terbatal pada pusingan yang keempat, sebab terbatal wudu kan. Jadi kita pun keluar pergi ambil wudu balik, masuk balik, kita bukan nak kena niat balik macam saja aku mengerjakan, tak, kita nak sambung je. Jadi masa kita berada di kawasan yang kita nak mula tu, kita hanya niatkan dalam hati untuk menyambung balik tawaf yang tergendala itu sahaja. Maknanya apa-apa nak sebut tu dalam hati terpulanglah, ya Allah, contohnya ya Allah, aku sambung semula tawafku, dah cukup. Kerana apa? Nak membezakan bahawa kita jalan mengelilingi Baitullah itu bukan bersia-sia tetapi untuk ibadat tawaf. Okey. Kita pergi kepada syarat tawaf yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan dan pakaian atau tempat tawaf daripada najis. Yang ketiga, bermula daripada rukun Hajarul Aswad dan berniat bagi tawaf yang wajib kita berniat padanya. Keempat, menjadikan Baitullah di sebelah kiri kita. Yang kelima, dilakukan di luar Kaabah. Keenam, mengekalkan niat tawaf. Ini yang tadi yang kita kadang-kadang kita kena niat balik, niat nak sambung kan, supaya nak bezakan. Kemudian cukup 7 pusingan dengan yakin. Okey, kita pergi kepada suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nanti saya patah belakang balik sikit tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seperti mana yang kita tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Okay, sebab dia punya apa okey. Yang pertama ya, menutup aurat. Okey, saya dah tersilap tadi, saya terus ke suci daripada hadas ya. Okey, yang pertama sebenarnya menutup aurat. Okey. Menutup aurat. Jadi bagi lelaki ya, auratnya adalah antara pusat dan lutut ya, tapi sayugialah ditutup di bahagian atasnya bagi mengelakkan sebarang bentuk fitnah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, bagi tuan-tuan, bila kita berada dalam ihram, kita hendaklah menutup aurat. Ya, menutup aurat, kalau tidak berdosa kan. Tapi kalau nak tawaf, kalau terbuka aurat, tawaf tidak sah. Jadi aurat kita asalnya adalah antara pusat dengan lutut, ya, sayugia ditutup bahagian atas untuk menjaga adab dan maruah diri. Manakala ittiba, iaitu memakai pakaian ihram dengan di bahagian atasnya rida ini dinampakkan bahu sebelah kanan, dipakai ketika tawaf yang diikuti selepasnya dengan sa'i. Pada waktu-waktu lain kita pakai ihram secara sempurna. Jadi ketika tawaf ini kita pakailah pakaian seperti seperti apa berihram ini. Cuma persoalan dia ya. Alright. Dia bergantung kepada package tuan-tuan dan puan-puan. Bagi jemaah muassasah, majoriti jemaah kita ya, mungkin 80-90% ikut muassasah. Ya, muassasah ni maknanya yang asas lah ya, yang bayar 9,900 berapa 9,980 ya, ataupun 10,000 lah kita kata. Kan? So mereka ikut muassasah. Muassasah ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, tuan-tuan daripada Arafah menuju ke Muzdalifah kemudian duduk di Mina selama 3 hari. Di sana tuan-tuan telah dapat tahlul awal yang kita akan ambil insya-Allah di penghujung siri ini, ya. Jadi tuan-tuan dah buka dah pakaian ihram, dah boleh pakai pakaian biasa. Maka ketika tawaf haji nanti, tuan-tuan boleh pakai pakaian biasa. Tapi bagi mereka yang pergi ke Mekah dengan package premium, contohnya kalau bawah tabung haji travel and services, apa ni, Almas, package Zamrud ya. Jadi daripada Arafah mereka akan melalui Muzdalifah dan terus ke Mekah, di mana mereka akan mengerjakan tawaf. Jadi mereka mengerjakan tawaf dan sa'i ya pada waktu tersebut dengan memakai kain ihram, yang masih lagi memakai kain ihram seperti ini, dan mereka akan ke bahu sebelah kanan ya sebagai sunnahnya, ya sebagai sunnahnya. Manakala kita ni majoriti ya tuan-tuan dan puan-puan, kita buat tawaf haji dalam keadaan kita dah pun tahlul awal, dah boleh pakai pakaian biasa, maka pakailah pakaian yang apa-apa juga jenis pakaian yang menutup aurat. Dan ada satu tadi persoalan ni yang saya terlepas pandang, saya jawab separuh je. Dia ada bertanya ya tentang pakaian wanita. Ustaz, boleh pakai seluar tak? Tidak ada sebarang masalah. As long seluar itu menutup aurat dan baju yang dipakai ya cukup labuhnya untuk menutupi ya bahagian bahagian pinggul dan juga sebahagian daripada pehanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, bagi wanita ya menutup aurat ya semasa tawaf, okey, seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan ya. So pastikan memakai stokin, kerana dalam mazhab kita ya, mazhab Syafi'i, kaki adalah sebahagian daripada aurat. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan wajib memakai stokin yang tebal ya, yang boleh menutup aurat ya. Maksud di sini aurat kerana apa? Kita tak nak pakai stokin yang nipis, nanti nampak bayang kulit kaki tu. Ya, jadi itu akan menyebabkan tidak menutup aurat dengan sempurna, maka tidak sah tawaf tadi. Okey, so pastikan aurat di bahagian dagu ya, kerana dewasa ini khususnya golongan-golongan muda, mereka tak suka pakai telekung. Kalau kita pakai telekung ya, kalau kita tengok golongan-golongan warga tua ya, mereka suka pergi tawaf dalam keadaan memakai telekung ya, memakai telekung, walaupun mereka pakai contohnya baju kurung ya, kemudian dia pakai telekung ya, telekung bahagian atas je lah ya, dia tak pakai kain telekung tu labuh kan. Jadi dia pakai baju kurung ke ataupun dia pakai jubah, cuma dia tak pakai mini telekung, dia pakai telekung ya. So bila telekung tu automatik dah tutup bahagian dagu. Tapi generasi moden ni dia lebih suka pakai tudung lah, tak kira lah shawl ke apa semua kan. Pastikan menutup aurat sehingga dagu ya. Jangan sampai dekat sini je ya. Sebab saya ada pengalaman keluarga saya sendiri sebagai contoh saya bawa anak saya dia pakai niqab, pakai purdah, tapi bila dalam ihram ya, saya rasa tak ada fitnah apa-apa, dia kata tak apalah ya, dia buka ya, sebab bagi wanita dalam ihram dia tak boleh tutup muka ya, so dia buka. Dia dah biasa ya pakai tudung labuh ya, tudungnya dekat sini lah kan, biasa dekat sini, kemudian pakai niqab. So bila dia buka niqab dalam keadaan ihram ya, tidak pakai, jadi ketika tawaf ya, walaupun tudung labuh dia bergerak sampai di penghujung pusingan yang kedua, tiba-tiba saya nampak
kan? Lalu saya tegur, nak kata Aisyah, kenapa tak tarik ni? Allah lupa, ya. Jadi dia pun tarik. So mana pusingan pertama, pusingan kedua tak pakai. Ya, jadi kami pun teruslah pusingan ketiga, empat, bila dah sampai habis tujuh, ya, kaum keluarga saya yang lain keluar dan saya terus dengan beliau sambung lagi dua untuk melengkapkan dua yang tidak sah. Kerana apa? Terbuka bahagian dagu di bawah. So kepada puan-puan yang tak pakai telekung, yang mungkin pakai mini telekung yang labur, cukup tutup aurat, pastikan tarik ni, ya, sampai ke dagu. Kemudian pastikan pergelangan tangan. Sebab itu kita sarankan pakai sarung lengan, dan sarung lengan itu pastikan tidak nipis dan tidak berenda-renda, tidak ada lace, dia ada simple sahaja. Ya, sebab kalau lace tu, ya, pakai lace, kadang-kadang lace tu dia melurut ke bawah, maka akan nampaklah kulit-kulit tangan kita ni, ya, lengan dia ini di sebalik lace tadi, maka ini membatalkan tawaf, ya, kerana tawaf syarat dia mesti menutup aurat. Dan ya, bagi mereka yang banyak anak rambut di tepi ini, kemudian pakai cermin mata, ya, pastikan kena jaga betul-betul, ya. Sebab itu kalau perlu di awal sebelum berihram tu, kalau perlu minyakkan dia, ya. Supaya apa? Bukan apa, takut nanti bila dia kadang pakai spek dia terlanggar ke ataupun dia melurut ke bawah ke, jadi tarik tu, ya, lama-lama ya mungkin ada anak rambut yang terkeluar, ya. Jadi kena berhati-hati, ya. Jadi kalau dia bersama dengan suami tolong-tolonglah tengok, ya, kalau nampak tiba ya rambut isteri itu terkeluar di sebalik cermin mata dia, suruh isteri itu masukkan, ya, suruh isteri itu masukkan rambut tersebut. Kalau isteri itu tak boleh, susah, kita masukkan. Nanti akan timbul, ustaz, nanti macam mana suami pegang isteri punya ni, kan dah tentu kena kulit, batal ke tidak? Kita akan ambil selepas ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, isu yang berbangkit ada ditanya dekat sini. Okay, syarat tawaf mesti ada dalam keadaan wudu, ya. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan suami isteri, bersentuhan antara lelaki ajnabi dengan perempuan ajnabiah yang halal dinikahi membatalkan wudu. Jadi macam mana, ustaz? Ya, okey, dalam masalah ini, ya, setelah kita bincangkan, ya, dengan begitu teliti, maka hasil daripada muzakarah haji peringkat kebangsaan, ya, yang dibuat di Shah Alam pada tahun 2005, kemudian diperhalusi lagi di Kuala Terengganu pada tahun 2006, kita telah ambil keputusan bahawa, ya, tidak batal wuduk semasa di tanah suci dalam keadaan masyaqqah, ya, dalam keadaan haraj, dalam keadaan sesak, dalam keadaan sukar, untuk dielakkan, ya, sekiranya berlaku persentuhan lelaki dengan perempuan yang halal dinikahi tanpa lapik, maka hukumnya tidak batal. Ya, mana kita ambil pandangan yang marjuh dalam mazhab kita, pandangan ketiga dalam mazhab Syafi'i, ya, yang bersamaan dengan mazhab-mazhab yang lain seperti Maliki, Hambali dan Hanafi, iaitu persentuhan itu bila ada masyakkah, kesulitan, ada sebab-sebab yang sukar atau ada hajat dan keperluannya, maka ianya tidak membatalkan wuduk. Jadi kalau isteri itu terkiar-kiar nak masukkan ni, ya, tak boleh abang, tak boleh ni bang, jadi kita pun masukkan, dan itu ada hajat tu, ya, maka ianya tidak membatalkan wuduk selagi mana tidak ada unsur syahwat, ya, tidak ada unsur rangsangan lah, ya, rangsangan seksual di situ. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi di sini kita ambil, ya, satu bentuk rukhsah, ya, yang iaitu keringanan yang Allah berikan kepada ummahnya disebabkan, ya, hal-hal darurat, masyaqqah atau hajat. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, jadi dalam konteks ini kita beralih dari pendapat Syafi'i yang masyhur kepada pendapat yang marjuh, iaitu tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan, suami isteri ataupun bukan suami isteri, orang ajnabi kita pun tak kenal, ya, tanpa syahwat. Dia punya indikator dia atau penanda arah dia ialah tanpa syahwat, dan bagaimana situasi dia, masyaqqah, dalam keadaan sesak, sukar, ya, dan ada keperluan yang mendesak, ya, untuk kita berpindah daripada pandangan utama kepada pandangan yang berikutnya, ya, seperti kesesakan di tempat tawaf dan lain-lain lagi. Sebenarnya dia bukan ketika tawaf je, tuan-tuan dan puan-puan. Pendapat ini kita boleh guna pakai, ya, kalau kita keluar daripada hotel, tiba-tiba, ya, dekat jalan raya tu dah penuh orang nak pergi masjid. Sukar kita nak mengelak. Ada orang tu pula dia pergi dalam bentuk barisan, kan. Jadi seorang lepas dia celuh je kat kita. Ya, dia celuh, tolak kita, tersentuh kita ataupun dia pegang tangan kita, dia tolak ke tepi. Ya, dia besar contohnya, kan, dia tolak, tak pegang tangan kita. Batal atau tidak?
tidak batal. Ya, jenuhlah pula kalau kita nak masuk balik, nak naik lift balik, nak berwuduk kan. Maka pendapat ini sudah boleh diguna pakai ya apabila kita keluar daripada bangunan kita dan kita berhadapan dengan kesesakan yang sukar untuk kita elakkan ya dalam perjalanan kita menuju ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika tawaf ataupun ya ketika berada dalam apa-apa jua kesukaran seperti semasa menaiki pesawat atau menaiki bas dalam proses menunaikan ibadat haji atau umrah. Baik, jadi saya rasa saya telah menjawab sebahagian daripada soalan-soalan yang ditanya. Ya, okey. Satu persoalan, ya, tawaf sunat, apakah pakaian dia? Ya, tawaf sunat bolehlah pakai apa jua asalkan menutup aurat. Ya, tawaf umrah saja yang kita kena pakai pakaian ihram. Ya, kita kena pakai pakaian ihram seperti ini. Ya, ataupun semasa menunaikan tawaf haji, ya, kalau kita daripada Arafah masuk Muzdalifah terus ke Mekah, tidak pergi ke Mina sebelum tahallul awal. Tapi kalau yang mana saya cakap tadi, kalau kita ni adalah golongan yang majoriti ya, yang ikut menunaikan haji secara muassasah atau package biasa, ya, daripada Arafah Muzdalifah pergi ke Mina, dah tahallul awal di sana. Jadi kita hanya mengerjakan tawaf haji nanti dalam keadaan pakai pakaian biasa. Okey, niat tawaf. Ya, macam mana nak niat tawaf? Saja aku mengerjakan tawaf apa? Ya, saja mengerjakan tawaf haji, tawaf umrah, tawaf kudum, hukumnya hanya sunat, ya. Ataupun kepada yang wajib, contohnya saja aku mengerjakan tawaf tahiyatul bait, saja aku mengerjakan tawaf sunat kerana Allah Taala itu paling simple, nak tambah 7 keliling ya dan sebagainya, itu adalah hak tuan-tuan dan puan-puan. Tapi pada saya asasnya jangan kita menjadi penyebab kepada kesukaran orang yang lain. Jadi kita simplifiedkan, permudahkan, ya, ringkaskan kita punya niat, asalkan masuk niat itu cukup syarat, selesai. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okey. Ada persoalan, jika isteri didatangi haid ya di Malaysia lagi sebelum niat di miqat, perlu niat umrah ke tidak Ustaz? Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan, yang disyaratkan berada suci daripada hadas ialah ketika tawaf sahaja. Ya, jadi sesiapa yang telah pun mempunyai qasad ataupun berazam untuk menunaikan haji atau umrah, ya, justru apabila dia nak masuk ke tanah haram Mekah, ya, apabila sampai di miqat yang telah ditetapkan, wajib ia berniat haji atau umrah bergantung pada jenis-jenis haji dia, ya. Sekiranya tidak berniat atas alasan haid, maka hukumnya berdosa dan dikenakan dam. Dia tahu dia wajib niat, tapi kerana haid kata malas lah, aku niat pun bukan boleh buat umrah. Kata dia nak buat haji tamattu kan. Suami dia niat lah umrah. Dia kata abang kalau niat pun nanti, ya, kalau lagi 5 hari 6 hari saya kena duduk dalam ihram. Kan baik, nanti dah sempurna mandi-mandi, pergilah ke Tanaim ke dan sebagaimana dan sebagainya. Tak boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab niat tidak disyaratkan dalam keadaan berwuduk, tidak disyaratkan suci daripada hadas. Maka orang yang telah berazam untuk menunaikan haji dan umrah, apabila masuk ke tanah suci, ya, dah sampai ke miqat-miqatnya, wajib berniat. Dia niatlah, saja aku walaupun dalam keadaan haid ini, ya, saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Taala. Ya, sebab dia nak buat haji secara tamattu. Kan, kalau dia buat haji ifrad, lagilah tak ada masalah, sama je sebab dia dalam ihram kan. Saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, ya, wajib. Kalau dia tinggalkan dalam keadaan dia tahu bahawa hukum berniat di miqat itu wajib, maka dia berdosa, dan dalam dua-dua keadaan ini dia dikenakan dam, ya, dam tertib dan takdir, iaitu seekor kambing kerana tidak berniat berihram di miqat. Okey, ada persoalan juga, Ustaz, kalau seseorang wanita itu ada penyakit istihadah, ya, atau sering keluar angin, ya, istihadah, salasul baul, salasul rih dalam bahasa Arabnya, adakah wudunya waktu tawaf perlu diulang atau dia boleh teruskan tawaf? Adakah wudunya waktu tawaf perlu diulang atau dia boleh terus tawaf? Okey, ini agak agak ini tak apa, tapi saya faham apa maksud dia, cuma saya nak cerita kemudian sikit. Okey, saya nak habiskan slide ini dulu sebelum kita pergi kepada persoalan yang ditanya oleh beliau. Jadi kalau ikutkan semua persoalan-persoalan yang ni saya dah jawab. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya minta maaf lah kalau agak
Nampak saya agak kelang kabut sikit tuan-tuan dan puan kerana saya berhadapan dengan 3 komputer di hadapan saya. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Perkara yang kedua, okey, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Seperti mana yang saya kata tadi tuan-tuan dan puan, niat tidak memerlukan kita berada dalam keadaan suci, ya. Okey. Alright. Bagaimana mereka yang istihadah, ya, nak mengerjakan tawaf, atau mereka yang ada yang bersifat daimul hadas, orang yang sentiasa berada dalam hadas. Okey, berada dalam hadas maknanya dia ada istihadah, darah dia sentiasa keluar daripada kemaluannya, ataupun ya tak kira lelaki atau perempuan ada penyakit salasul baul, ya, air kencing sentiasa menitis keluar, ya, mungkin ada sebab penyakit ke dan sebagainya, ya, apa-apa jugalah, ya, tergolong dalam daimul hadas yang sentiasa dalam keadaan hadas. So bagaimana dia nak mengerjakan tawaf? Okey, sebenarnya persoalan ini tuan-tuan dan puan adalah satu persoalan yang besar. Ya, sering saya ditanya dalam mana-mana kursus haji ataupun kursus umrah. Sebenarnya jawab soalan ini perlu ditanya seawal kita berada dalam usia mukallaf. Ya, kerana apa? Kerana masalah ini kadang-kadang berlaku seawal usia kita remaja atau 20-an, 30-an, ya. Mengapa? Kerana dewasa ini kadang-kadang wanita yang berhadapan dengan masalah istihadah ni bukan wanita yang dah nak menopause, nak putus haid, ataupun wanita yang mungkin menghadapi masalah itu ya, selepas selepas melahirkan anak, ya. Sementara haid tu nak betul kadang jadi istihadah, kan. Dewasa ini kadang-kadang remaja pun telah pun berada dalam keadaan istihadah, mungkin disebabkan faktor cara hidup, cara pemakanan dan sebagainya. Okey, jadi kalau mereka yang istihadah ni macam mana nak berwuduk? Ya, sebab kata syarat yang pertama tadi, syarat tawaf yang pertama menutup aurat, selesai. Syarat yang kedua, mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Mana mesti dalam keadaan berwuduk. Ya, kemudian yang ketiga, suci badan, pakaian daripada najis. Darah haid tu najis, Ustaz. Kan, air kencing itu najis. So macam mana kami nak berwuduk kalau kami ini berhadapan dengan masalah istihadah, darah sentiasa keluar, ataupun salasul baul, air kencing sentiasa menitis. Ya, jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan kita kena faham bagaimana kaedah untuk bersuci, ya, bagi mereka yang bagaimana kaedah untuk berwuduk, bukan bersuci, ya, bagaimana kaedah untuk berwuduk bagi mereka yang sentiasa dalam keadaan hadas, iaitu daimul hadas, itu orang yang darah istihadah ataupun mempunyai penyakit kencing tidak tos, tidak lawas dan sebagainya. Okey, jadi bagaimana cara dia? Cara dia ialah sebelum dia pergi untuk tawaf tadi, ya, hendaklah dia melakukan, ya, apa step ataupun langkah-langkah yang berikut. Setelah selesai berniat, ya, katalah kalau umrah dia dah niat, dia niat umrah. Ya, katalah dia berniat umrah dekat Tan'im. Ya, perjalanan daripada Tan'im ke Mekah katalah mengambil masa agak lama, lebih daripada 15 minit. Okey. Maknanya sampai di Mekah, kalau tadi dia nak dapat sunat, dia niat dalam keadaan berwuduk. Okey. Maka bila sampai ke Mekah sebelum dia nak tawaf, dia kena berwuduk lagi. Bagaimana cara dia? Okey, bagi orang yang berkeadaan dalam hadas ini, dia ada step, dia ada langkah, bukan boleh wuduk macam orang biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ini terpakai bila tuan-tuan dan puan-puan yang berhadapan dengan masalah ini nak solat pun. Ya, bukan nak pergi Mekah. Sebab itu kadang-kadang bila kita cerita macam ni baru ada yang menepuk dahi, ya Allah Ustaz, saya dah istihadah 15 tahun, selama ni saya tak tahu pun macam ni, macam mana solat saya Ustaz? Wallahu a'lam, mohon pada Allah SWT agar solat itu diterima, dan kalau ada masa qada lah kalau dah tahu bahawa solat itu tidak sah kerana tidak mengikuti kaedah-kaedahnya. Jadi bagi mereka yang daimul hadas, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau solat dah masuk waktu baru boleh memulakan step yang pertama, iaitu membersihkan diri, beristinja. Ya, kalau dia dah azan Allahu Akbar, barulah dia pergi ke bilik air. Kalau tadi dah berniat haji tu, dah telah berniat ihram, ya, sebelum nak pergi tawaf, ya, masuk ke bilik air, bersihkan diri, ya. Kalau ada darah apa semua tu bersihkan, kalau ada air kencing itu bersihkan, ya. Kemudian yang kedua, disempal, ya, makna hendaklah ditutup
kawasan yang mengeluarkan najis itu. Mana kalau faraj itu ditutuplah dengan pad sebagai contoh ya, ataupun panty liner tengoklah keadaan dia mesti rapat ya. Okey, kalau lelaki dibalut ya anggota kemaluan tersebut ya dengan sesuatu yang pada zahirnya tidak akan menitiskan tidak akan menitiskan najis tadi ya, tak nak mengelakkan najis tadi kena dekat peha ataupun menitis. Okey, itu yang kedua setelah beristinja kalau nak buang air buanglah, kalau tidak pun bersihkan darah tadi ataupun bersihkan air kencing tadi, kemudian hendaklah mereka itu menyempalnya sempal balut ataupun tutuplah dengan pad dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berwuduk. Okey, sebenarnya perkara yang pertama tadi dah masuk waktu dia. Kalau umrah atau haji telah pun berniat haji dan berniat umrah sebelum nak pergi tawaf tu. Ya, kalau semayang dah masuk azan, Allahu akbar, itu yang pertama. Yang kedua beristinja, bersihkan diri. Ya, bersih kemaluan tadi daripada darah ataupun daripada air kencing, ya, mana kena ganti pembalut dia lah semua. Yang ketiga, disempal, ditutup dengan pad ataupun dengan apa-apa yang patut. Yang ketiga, yang keempat, berwuduk. Berwuduk pun bukan berwuduk dengan mengangkat hadas kecil, sebab dia sentiasa dalam keadaan hadas. Dia kata saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Taala, baru basuh muka dah keluar balik air kencing dia, contoh dah menitis kan. Dalam sempalan, dalam apa yang menutup dia itu tadi. Kan? Jadi dia bukan mengangkat hadas kecil, dia mengambil fardu wuduk. Sahaja aku mengambil fardu wuduk bagi mengharuskan tawaf haji, bagi mengharuskan tawaf umrah. Dia ada kaedah dia, ya. Kalau nak semayang, saja aku mengambil fardu wuduk untuk mengharuskan solat fardu. Kerana Allah Ta'ala. Fardu zuhur lah kalau waktu tu waktu zuhur. Kalau asar, untuk mengerjakan fardu salat kerana Allah Ta'ala. Itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima, antara selesai wuduk dengan ibadat tadi, tawaf ataupun solat, hendaklah satu jarak yang tidak terlalu lama, iaitu lebih kurang dalam 15 minit sahaja. Ya, jadi kalau tuan-tuan dan puan duduk jauh, ya, kadang-kadang kita dekat musim haji ni kita duduk 1.2 kilometer jauh di sana. Kita jalan pun dah 25 minit. So nak buat macam mana? Ya, bermakna kita kena buat benda itu di dalam di tandas yang berhampiran dengan Masjidil Haram. Ya, masjid kalau Madinah dekat kan tempat tinggal dengan masjid, tapi di Mekah ni jauh. So kita kena buat benda tadi tu semasa kita berada di tandas di Masjidil Haram. Memanglah nampak renyah, nampak sukar sikit, tapi itulah cubaan yang Allah berikan kepada kita. Makna step-step tadi tu kena dibuat dekat dengan tandas di dalam Masjidil Haram. Ya, tandas yang di luar Masjidil Haram tu, masa ni kita masuk dekat situ, ya, kita buatlah suci apa segala macam, kemudian masuk masjid, terus tawaf. Okey, jadi saya rasa menjawab persoalan itu, ya. Jadi semasa kita tawaf, kalau keluar darah, kalau keluar air kencing tadi, tapi dia kekal duduk dalam kawasan yang telah kita tetapkan, maknanya dekat pad ataupun dalam sempalan itu, maka yang keluar itu dimaafkan, kita boleh terus tawaf, ya. Lepas habis tawaf, nak sembahyang sunat tawaf boleh, kena pergi sa'i, tak ada masalah, ya. Okey, cuma orang yang daimul hadas ni dia ada kaedah-kaedah dalam menentukan apa boleh buat dulu, apa yang tidak boleh dibuat dulu. Cuma yang penting kena terus, ya, kena buat ibadat tadi. Katalah dia antara sembahyang fardu, kemudian lepas sembahyang fardu baru nak buat tawaf haji dia, ya. Dah lepas tawaf fardu itu dia kena patah balik pergi ke bilik air, buat balik semula macam tadi, baru kena buat tawaf, sebab dia tak boleh menghimpunkan dua fardu dalam satu wuduk, ya, bagi orang daimul hadas. Okey. Jika kita dalam ihram kemudian badan kecil, kemudian kita memakai kain ihram untuk meletak pada bahu, tertutup kepala 2-3 saat, wajib bayar dak atau tidak? Sekiranya tidak sengaja, ya. Kain ihram ni lelaki lah contohnya kan. Dia nak ambil wuduk tu, dia selempang ke belakang. Masa selempang tu entah macam mana ternaiklah kain itu, tertutup kepala dia. Kemudian dia cepat-cepat mengalihkannya, maka tidak dikenakan dam. Ya, tidak dikenakan dam. Begitulah juga kalau wanita tiba-tiba ada kain yang menutup muka dia, ya. Katalah tiba-tiba kain ihram seseorang tu, ya, mengerbang sebab dia tiup angin, tertutup muka dia. Dia pun ditanggalkan dengan segera, maka tidak dikenakan
tidak dikenakan dam. Okey. Alright, apakah sebab haji tamatuk dikenakan dam? Okey, sebenarnya ni ada bicara tentang dam ya tuan-tuan dan puan dalam siri yang kelima atau siri yang keenam ya, dalam bicara tentang wajib haji ya, larangan-larangan haji, kemudian dia ada masuk perkara dam itu. Jadi saya akan serahkan kepada ustaz yang berkenaan ya. Kita nak fokus, kalau ada masa nanti saya jawab, tapi kita fokus dulu kepada kita punya bahagian ini ya tuan-tuan dan puan, sebab kita pun belum masuk lagi siri yang keempat, kita masih lagi berada pada tawaf ya. Okey tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, oleh kerana kita kena suci badan dan pakaian ya, maka berhati-hati kalau tuan-tuan dan puan ya, takut nak letak slipper dekat mana-mana, bawa slipper itu ya, ketika tawaf pastikan slipper itu tidak ada najis ya. Begitu juga kalau tuan-tuan dan puan pergi umrah ya, bawa anak kecil ya, pastikan ya anak itu dalam keadaan suci ya, pakaian tidak bernajis ya, tak ada kena tahi burung ke apa semua ya. Sebab kalau kita nampak tahi burung tu jatuh kena bau kita, kena pakaian kita, maka telah mutanajis lah, telah terkena najis lah pakaian tersebut, maka kita harus keluar daripada tempat tawaf, basuh, bersihkan ya. Kalau dia meresap ke badan kita, basuhlah bahagian kulit yang terkena tadi ya, kemudian basuhlah kain ihram tu, boleh pakai balik, tak ada masalah ya, basuh tempat-tempat tu je lah kan. Yang penting kita naklah tawaf dalam keadaan ya suci daripada najis, sama ada di pakaian kita, badan kita ya, tempat tawaf dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, saya dah jawab. Musim Covid memakai mask, ya hukumnya ya diharuskan kerana keperluan atau hajat dan tidak dikenakan dam, baik lelaki maupun jemaah wanita. Ini telah diputuskan dalam muzakarah haji kita yang terbaru ya pada bulan 12 tempoh hari ya, 21 hingga 23 bulan 12. Okey, kita pergi kepada alright, persoalan. Ketika dalam ihram mandi sekejap sebelum tunai rambut gugur. Ini juga akan dibicarakan pada minggu akan datang dalam bab larangan-larangan ihram ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi mungkin selepas ini kalau saya tengok ada soalan-soalan yang naik, tapi soalan ini relevan kepada penceramah pada minggu yang akan datang berkaitan dengan wajib haji ya, saya akan langkaulah soalan-soalan tersebut. Jadi saya mohon maaf, jangan perlu nanti kalau tuan-tuan atau puan kata ustaz tak jawab soalan saya. Bermakna tuan-tuan dan puan kena ajukan soalan itu semula dalam siri pada minggu hadapan berkaitan dengan wajib haji. Okey, apakah syarat tawaf yang keempat tuan-tuan? Syarat tawaf yang keempat ialah bermula dan berakhir pada sudut Hajarul Aswad. Jadi kalau tuan-tuan tengok betul-betul slide tuan-tuan dan puan ni, dia ada titik-titik ni. Ya, ini saya lukiskan dia. Ya, bermakna rukun Hajarul Aswad. Rukun ni mana sudut. Kalau kita belajar matematik, sudut ni ya, dia adalah sudut 90 darjah tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak mula daripada mana-mana pun boleh. Ya, katalah tuan-tuan dan puan-puan nak mula dekat sini. Ya, nak mula dekat situ. Maka pusingan tersebut akan sempurna ya apabila tuan-tuan melewati tempat tersebut. Mana dah melewati tempat yang sama, barulah tuan-tuan boleh keluar bila dah kata dah cukup 7. Jangan tuan-tuan mula dekat sini. Ya, katalah tuan-tuan mula dekat kawasan B. Ya, mula dekat kawasan B. Tawaf. Ya, sampai pusingan yang ke-7, sampai dekat sini tengok orang Allahu Akbar banyak-banyak, ya, tuan-tuan mula ni dekat kawasan 70 darjah. Sampai dekat sini tuan-tuan pun, oh alhamdulillah dah habis tawaf, terus keluar. Maka akan ada beberapa langkah yang tidak sempurna, maka tawaf tuan-tuan belum sempurna. Mana pusingan ke-7 tu ada lagi beberapa langkah tidak sempurna, maka ya ianya menjejaskan ibadah-ibadah selepas tu. Mana kalau selepas tawaf haji tu tuan-tuan nak buat sa'i haji, sa'i haji satu pun tidak dikira. Kerana apa? Kerana tawaf belum sempurna ya. Jadi pastikan kalau tuan-tuan bermula pada bahagian pada B, tuan-tuan hanya akan selesai pusingan ke-7 tu setelah keluar daripada B. Okey, saya tunjukkan di sini ya. Ini slide ni tak ada pada tuan-tuan dan puan, saya saja tambah untuk menampakkan bagaimana kedudukan kita. Okey, tadi saya kata tuan-tuan dan puan, ini adalah tempat memulakan tawaf ya, rukun Hajarul Aswad. Ni tempat untuk mana-mana mulakan tawaf. Okey, saya nak mula pada sudut lebih kurang 30-35 darjah. Ya, sebab biasanya kita cuba nak elakkan kawasan yang sesak tu. So kita berniat sebelum tempat
sesak, mana niat yang secara khusus, maknanya tujuan aku berjalan ni nak sempurnakan tawaf haji ataupun sunat saja aku tawaf haji kerana Allah Taala. Okey, katalah saya mulakan, ya, saya mulakan perjalanan saya, ya, tuan-tuan boleh nampak, saya memulakan perjalanan. Baik. Okey, kalau di sini tuan-tuan dan tengok, anak panah yang terakhir warna merah tu, dia telah pun melewati sudut 1 darjah rukun Hajarul Aswad. Dah masuk sikit dah. Ya? Dah masuk sikit. Tapi tadi saya mula dekat mana? Saya mula dekat sini. Kalau terus saya keluar, maka ada lagi langkah yang tidak sempurna. Maka perlu dilewati pusingan permulaan tadi, barulah cukup 1 pusingan. Begitulah pusingan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Pastikan tuan-tuan melewati tempat permulaan, barulah keluar, ya, ke tempat-tempat yang tuan-tuan boleh, ya, untuk mengerjakan solat sunat tawaf, ya. Dan tuan-tuan boleh tengok, ya, anak panah yang saya buat ni dia ada color-color dia. Sebenarnya color-color ni saya rujuk kepada color-color dalam Waze, ya. Merah tu menunjukkan kawasan tu kawasan yang sesak, ya, kita pun berjalan perlahan-lahan, ya. Kemudian lepas daripada makam Ibrahim, biasanya perjalanan itu semakin lapang sedikit, selepas tu dia laju. Bila masuk ke rukun Yamani, dia mula perlahan balik, ya, sampai dah 1/3 antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, dia mula padat, sepadat-padatnya, maka perjalanan itu semakin perlahan. Sebab itu tawaf ni dia ada langkah yang perlahan, langkah yang pendek, kepada langkah yang sederhana, kepada langkah yang laju. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, apakah syarat yang kelima? Syarat yang kelima menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan dengan arah lawan jam. Ya, jangan pula kita, ya, terkalin pula ikut arah jam, dia mesti lawan jam dan Baitullah sebelah kiri. Ya, kita kata macam inilah, sekarang tuan-tuan boleh tengok, Baitullah sebelah kiri. Dan andai kata kita masih lagi memakai pakaian ihram, ya, bahu sebelah kanan terbuka. Sebenarnya ada kisah mengapa disunatkan bahu sebelah kanan ini terbuka. Dia kembali kepada kisah dalam Umratul Qadha yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan pada tahun 7 Hijrah, ya. Di mana ketika nak pergi tawaf tu, nak pergi buat Umratul Qadha itu, ya, orang-orang Mekah mendapat berita bahawa orang Madinah ni ada penyakit, ya, ditimpa sejenis penyakit yang menyebabkan yang datang mesti yang lemah-lemah belaka, ataupun mereka ni dah menempuh perjalanan yang begitu jauh, ya, dah lemah-lemah. Jadi nak tunjukkan bahawa orang Islam ni, ya, betapa kuat dia strive, betapa kuat kesungguhan dia itu, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi Rasulullah mensarankan kepada, ya, sahabat-sahabat, ya, kepada mereka menunaikan umrah ketika itu, agar menampakkan bahu sebelah kanan, ya, nampak kesasaan. Sebab itu orang lelaki ni kalau paling tidak pun biar ada masa sikit lah, jadi bila jalan tu nampak sasa, jadi orang Mekah ni, orang musyrikin Mekah ni nampak, ya, dengar dia pun ni sakit, rupanya segar bugar, ya, tengok tu masa lengkap, ya. Itulah lebih kurang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi Baitullah sebelah kiri, ya, Baitullah sebelah kiri, ya, maknanya bahu kita, ya, sentiasa, ya, setentang dengan Baitullahil Haram dan berjalan ke hadapan mengikut arah lawan jam. Itu syarat yang kelima. Dan syarat yang keenam, ya, syarat yang keenam dilakukan dalam Masjidil Haram, di luar Kaabah, termasuklah Hijr Ismail dan Syazarawan. Ya, jadi bila kita nak tawar, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh tawar dekat kawasan yang ada putih-putih ni, Syazarawan ataupun kaki 5 Kaabah. Tak boleh tawar masuk dalam Kaabah, masuk dalam Hijr Ismail. Sebab Hijr Ismail juga adalah sebahagian daripada Kaabah. Sebenarnya kalau tuan-tuan berkesempatan masuk dalam Hijr Ismail ni pun dah kira sebenarnya telah berada dalam Kaabah. Kerana, ya, kan tuan-tuan dan puan dah belajar pada minggu yang lepas kan tentang sejarah Kaabah. Asal Kaabah ni termasuklah masuk Hijr Ismail. Jadi kalau ditanya, pernah tak semayang dalam Kaabah? Alhamdulillah saya pernah semayang di Kaabah, iaitu di kawasan Hijr Ismail. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi tak boleh tawaf dekat Syazarwan ni. Syazarwan ni lebih kurang dalam 40 cm, dalam 40 cm, lebih kurang, ya. Dan tak boleh tawaf masuk dalam Hijr Ismail, mesti luar. Ya, mesti di bahagian luar, daripada 1 sampailah 7. Okey, itu syarat sah yang keenam.
Syarat sah yang ketujuh mengekalkan niat tawaf. Sebab itu antara sunnah tawaf ialah kita fokus, khusyuk, tawaduk, dan satu kaedah untuk terus khusyuk dalam bertawaf. Sebab itu para ulama telah menggariskan ataupun telah mengarang doa-doa, sama ada doa itu diambil daripada menyusun doa-doa, sama ada doa itu doa yang maksur daripada Rasulullah, ataupun doa-doa yang apalah doa yang menjurus kepada kebaikan. Okey, jadi ataupun paling tidak baca Quran. Kenapa kita nak fokus? Sebab kalau kita duduk diam saja, pusing, mungkin fikiran kita ni boleh sampai ke Pluto, sampai ke Marikh, ataupun mungkin dah sampai ke Malaysia, ingat cucu, cicit dan sebagainya, ataupun mungkin teringat nak beli apa lepas ni sebab malam tadi tak sempat nak beli, Jadi untuk mengelakkan daripada kita duk fikir dunia ni, maka untuk mengekalkan niat tawaf supaya kita fokus, kita khusyuk, para ulama telah menyusun himpunan doa-doa. Nak baca, tak nak baca tu pulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tidak ada doa yang khusus ketika tawaf, melainkan apabila kita berada pada rukun Yamani nak menuju ke rukun Hajarul Aswad. Di sini adanya doa, dan doa ini memang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah baca, Ibnu Sa'ib, itu Abdullah bin Sa'ib menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina ruknaini rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu menyatakan bahawa aku mendengar Rasulullah SAW membaca antara dua rukun, antara dua sudut, ini rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad, antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad ni apa Rasulullah baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulang banyak kali. Kalau jam susah nak jalan ni, susah ni. Ulang lagi. Dan kalau nak tambah lagi panjang pun boleh. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Tak sampai lagi dekat rukun Hajar Aswad. Ulang balik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampailah kita ke rukun Hajarul Aswad untuk memulakan pusingan tawaf yang berikutnya. Okey, dan syarat yang terakhir, cukup 7 pusingan dengan yakin. Keyakinan kita. Kalau kita yakin 6, orang yakin 7, dan tidak ada bukti yang dia dapat buktikan yang kita dah 7, maka kita kena ikut bilangan kita. Kita kena ikut bilangan kita. Janganlah katalah suami isteri tu bertawaf sama-sama, suami kata dah 7, isteri kata baru 6 abang. Jangan bergaduh, kita buat ibadat. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan berkelahi. Kalau suami yakin 7 tapi isteri yakin 6, teman isteri tu buat yang ke-7. Jangan bergaduh dekat situ. 7 yang 6 abang, duk bergaduh kat situ, hilang pahala. Hilang pahala, merugikan nilai ibadah itu sendiri. Jadi kalau salah seorang daripada kita berbeza, kita raikan. Melainlah kalau kita dah tunjuk, tengok ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, abang rekod dia ni. Oh ya ke abang, minta maaf saya tersilap. Keluar sama-sama. Kalau tidak, ikut dia. Kalau suami yang kata 6, isteri 7, kan, ikut juga, jangan terpisah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Cukup 7 pusingan dengan yakin, dan selepas cukup pusingan itu, disunatkan kita mengerjakan solat sunat tawaf di belakang Makam Ibrahim ataupun di mana-mana asalkan dalam Masjidil Haram. Okey, sebelum kita berakhir, ini adalah beberapa amalan sunat ketika kita tawaf, antaranya berjalan kaki bagi orang yang berkemampuan. Kalau tak mampu, naiklah kursi roda dan sebagainya. Kedua, beriktibar bagi sa'i bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Yang ketiga, mengucuk Hajarul Aswad. Ini semua adalah sunat, tapi kalau dalam dunia sekarang, konteks sekarang memang adalah satu yang agak mustahil, dan kalau boleh memang kita tak sarankan kepada jemaah haji untuk mengucuk Hajarul Aswad dalam keadaan berihram, kerana apatah lagi Hajarul Aswad itu dilumur dengan minyak wangi. Salah satu daripada larangan ihram ialah berwangi-wangian, masuk mencium wangian. Okey, yang keempat, melakukan ramal. Ramal ini berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama bagi tawaf yang diikuti dengan sa'i. Okey, jadi tawaf 3 pusingan pertama kita berlari-lari anak, yang diikuti dengan sa'i. Tapi katalah tuan-tuan buat haji ifrad, tuan-tuan buat tawaf kudum. Tawaf kudum
Lepas tu lepas tawaf kudum tu tuan-tuan dah berniat nak buat sa'i haji. Ya, sebab bagi orang yang buat haji kiran atau haji ifrad, dia boleh buat sa'i haji ya, lebih awal daripada wukuf di Arafah, lebih awal daripada tawaf haji, ya, dengan syarat dia melakukan tawaf kudum. Jadi bagi orang yang berniat selepas tawaf kudum nak buat sa'i haji, dia berlari-lari anak pada 3 pusingan tawaf yang pertama. Okey. Katalah nanti bila balik daripada Mina, dia nak tawaf haji. Ini orang yang haji ifrad atau haji kiran, dia dah buat sa'i haji awal-awal lagi sebelum wukuf di Arafah, maka ketika tawaf haji tu dia tidak lagi melakukan ramal ya, atau berlari anak pada 3 pusingan pertama, kerana lepas dia tawaf dia tak ada sa'i dah. Sebab sa'i haji dia dah buat awal-awal. Tapi kalau tuan-tuan yang buat haji tamattu' ya, lepas tawaf haji nak sa'i haji, sunat bagi lelaki sahaja untuk berlari-lari anak pada 3 pusingan yang pertama. Okey, yang kelima, melakukan isyarat atau istilam. Istilam ni kita sentuh Hajarul Aswad. Ya, sentuh, kita kucuk tangan ataupun isyarat daripada jauh je. Bismillah, Allahu Akbar. Kita kucuk tangan kita. Ini adalah hanyalah sunat ya, sambil bertakbir ya. Bila kita angkat tangan, perempuan jaga ya aurat. Ya, kalau ini di sebalik telkung ataupun di sebalik mini telkung tu boleh. Tak payah nak keluar tangan pun tak apa. Bismillah, Allahu Akbar. Bukan nak angkat tinggi. Ni macam ni je lebih kurang. Ya, macam dia bertakbir kan, tak boleh angkat macam lelaki Allahu Akbar kan. So lelaki Bismillah Allahu Akbar. Ya, kalau perempuan Bismillah Allahu Akbar. Maka di sebalik telkung ataupun mini telkung pun dah cukup. Ya, Bismillah Allahu Akbar, kemudian kucuk. Ya, kemudian dia kucuklah tangannya. Kucuk tanpa bunyi tuan-tuan. Itu nak buat sunat kena tahu kaedah. Jangan Bismillah Allahu Akbar ada bunyi pula. Ya, maka itu bukan sunnahnya. Sunnahnya hanya kucuk tangan yang kita halakan ke arah Hajarul Aswad tadi. Bismillah Allahu Akbar, kucuk tanpa bunyi. Okey, yang keenam, 7 pusingan berturut-turut ya. Kalau tak larat, tak apa, buat 3 rehat, sambung balik, nak sambung hari besoknya pun boleh. Cuma bagi yang berkemampuan, sunat 7 keliling secara berturut-turut, tawaf dengan khusyuk dan tawaduk ya. Jadi untuk mendapatkan khusyuk dan tawaduk itulah kita mensarankan membaca himpunan doa-doa yang telah dikarang ya, ataupun doa yang dibaca oleh Rasulullah tadi, dan juga membaca Al-Quran sepanjang kita mengerjakan tawaf. Dan akhir sekali selepas selesai tawaf 7 pusingan, disunatkan kita mendirikan solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim atau di mana-mana kawasan selagi mana dalam Masjidil Haram. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau kita tadi tawaf kalau pakai ihram nampak bahu kanan, ketika solat kita kena tutup balik. Dia hanya ketika tawaf sahaja yang diikuti dengannya sa'i, dan pada sa'i tersebut dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Okey. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan ya, dalam hampir 3 jam kita ambil siri ini sebab dia memang agak vital agak penting berkaitan dengan niat, wukuf dan tawaf ni memang agak panjang. Okey, tapi insya-Allah selebihnya kita akan dapat selesaikan dalam baki 1 jam yang ada insya-Allah. Okey, jadi saya harap dalam tempoh ini kita telah mengetahui apakah dia rukun haji dan wajib haji ya, apa dia yang dimaksudkan dengan rukun, apa dia yang dimaksudkan dengan wajib ya. Kita dah tahu ya maksud-maksud dia, bila, masa, di mana, apa semua ya, untuk kita mengerjakan di mana kita nak berniat, di mana kita nak berrukun, di mana kita nak tawaf ya. Kita dapat mengenali pakaian ihram bagaimana ya, pakaian ihram, dan mengetahui niat ihram bagaimana ya. Dan kalau kita buat haji tamattu', apa yang kita kena buat dulu, buat umrah dulu, selesai umrah kemudian baru niat haji sebelum nak pergi ke Arafah, dan begitulah sebaliknya kalau kita buat haji ifrad, niat haji dulu, dah selesai haji kan, kemudian baru kita buat umrah selepas itu, kalau haji kiran serentak sebagai contoh ya, dan akhirnya kita mengetahui segala jenis ya syarat-syarat sah bagi setiap rukun-rukun haji yang 3 tadi ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan,